Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kelas kedua minggu ini kelas PDPR yang kedua. Kita teruskan tajuk unit 1 lagi, nombor, bulat dan operasi asas. Kita teruskan dengan nota ketiga iaitu C ya. Nota ni kamu salin dalam buku nota. Sambung pun boleh. Kalau tak cukup ruangnya tu kamu buatlah pada muka surat baru ya. Tak kisah, janji kamu salin dalam buku nota yang sama. Okey. Seterusnya kita pergi pada nota cerakin nombor ya. Jadi untuk hari ini kamu belajar kemahiran bagaimana nak mencerakinkan nombor. Cerakinkan nombor ni maksudnya cerai ataupun kita pisahkan nombor. Okay, sebenarnya kamu dah belajar untuk tahun 3 tahun lepas. Ya, kalau kamu ingat balik, kamu dah belajar cara bagaimana nak menceraikan nombor. Dia ada dua cara, mengikut nilai tempat ataupun satu lagi mengikut nilai digit. Jadi sebelum apa-apa kita ulang kaji dulu kelas sebelum ni. Nota pada kelas sebelum ini, nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat yang kita dah belajar, apa dia? Nilai digit, apa dia nilai digit yang kamu dah faham. Kamu kena ulang kaji balik. Ingat, nilai tempat daripada nilai tempat yang paling kecil ialah sa. Kemudian puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Okey, yang itu sangat penting sebelum kamu belajar kemahiran menceraikan nombor. Okey, kita tengok kedua-dua cara ni. Kalau kita cerakinkan atau pisahkan nombor mengikut nilai tempat, contoh nombor yang cikgu beri ialah 37,062. Kita cerakinkan mengikut nilai tempat, ya, mesti ada simbol tambah. Simbol tambah mesti ada bagi setiap digit nilai tempat tersebut. Okey, kita tengok digit yang pertama, 3. 3 ini nilai tempatnya ialah 10,000. Jadi, kita letakkan 30,000. Dan kemudian sebelum meletakkan nilai tempat seterusnya, kita perlu meletakkan simbol tambah. Tambah dengan digit yang kedua ialah 7. Nilai tempat digit 7 ini ialah 1000. Jadi 7,000. Tambah dengan digit seterusnya, nilai tempatnya ialah 10,000. Jadi sifar ini sifar ratus. Letakkan sifar ratus. Ya. Dan tambah dengan seterusnya 6. 6 ini ialah 10 nilai tempatnya. Jadi 60. Dan tambah satu lagi yang terakhir ialah 2. 2 ini terletak di nilai tempat sa. Jadi nilai tempatnya ialah 2 sa. Itu saja cara mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Begini ya. Kamu mesti meletakkan semua digit daripada awal hingga akhir. Tak boleh satu pun tertinggal. Seelok-eloknya nilai digit ini disusun mengikut tertib nilai tempat paling besar hinggalah paling kecil. Okey, tetapi ada juga dalam soalan apabila dia menukarkan soalan itu dalam bentuk yang lebih mencabar, dia ingin menguji minda kamu, nilai tempat itu boleh juga diletakkan secara tidak teratur, berterabur. Depan dia boleh letak sah, tambah dengan berapa ribu, tambah dengan berapa puluh ribu, dia boleh terbalikkan. Saya akan tunjukkan beberapa contoh yang terdapat dalam buku teks kejap lagi. Okey, itu cara mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Kita tengok pula cara mencerakinkan nombor mengikut nilai digit. Dia sama juga macam
cerakin mengikut nilai tempat. Bezanya jawapan yang kita letak itu mestilah semuanya dalam nilai digit. Nilai digit ni apa? Kalau kamu ingat balik nota kita, nilai digit ni nilai-nilai yang semuanya dalam bentuk angka. Ni nilai digit. Yang atas ni nilai tempat. Jadi kita perlu meletakkan nilai digit tanpa letak perkataan nilai tempat tu. Tak ada perkataan. Okey. So kita pergi satu persatu. 3 ini nilai digitnya 30,000 kan. Jadi tukarkan saja dalam bentuk digit. Dan perhatikan bagaimana saya menjarakkan ribu dan juga ratus. Okey. 7,000 tukar kepada nilai digit. Sifar ratus nilainya tetap sifar. Jadi tak perlulah awak nak letakkan sifar banyak kali. Ada murid yang saya perhatikan bila kita cikgu suruh tulis jawapan, dia letak contoh kat sini sifar ratus kan. Dia tahu kalau ratus ada 3 digit, dia letak 3 sifar sekali macam ni. Ya, tak boleh ya kalau macam ni, salah. Okey. Tak perlu meletakkan hingga 3 kali digit. Ya, kerana sifar itu tetap sifar. Kosong itu kosong. Ya, tiada nilai. Jadi cukup sekadar kita meletakkan hanya 1 digit sahaja. Okey, seterusnya. Digit 6. 60 tukarkan kepada nilai digit. Dan juga yang terakhir 2 sar. 2 sar ni maknanya 2 sajalah nilai dia. Bukan puluh, bukan 20, bukan 200. Dia adalah 2. Okey, cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Kalau tak faham, kamu ulang balik tengok video ini. Dan notasi ini tolong salin dengan lengkap, dengan kemas di dalam buku nota. Tuliskan hari dan tarikh pada hari ini. Ya, hari Khamis, iaitu 24 hari bulan Mac. Okey. Buku nota pun cikgu akan semak minggu depan bila kamu bergilir datang ke sekolah. Okey, kita pergi pada seterusnya. Kita masuk pada buku teks. Kamu buka buku teks sekarang, muka surat 4. Okey. Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini mengesahkan sebanyak 62,307 tiket perlawanan itu sudah pun terjual. Soalannya, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307? Bermakna soalan ini tanya digit 6 iaitu di sini. Apakah nilai tempat dan juga nilai digit bagi angka 6 atau digit 6 di sini pada nombor ini. Jadi kita tengok daripada belakang. Kamu sebutkan nilai tempat daripada belakang supaya tak salah. Sar, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi nilai tempat 6 ini ialah 10,000. Jadi letakkan jawapan, sepatutnya kamu letakkan jawapan dia ialah 10,000. Cikgu tak muat, jadi cikgu letakkan perkataan ribu di bawah. Kamu jangan conteng pula buku teks ni. Dia sekadar membantu bagi kamu lebih faham. Cikgu letakkan. Cikgu conteng. Kamu jangan conteng. Alright. 10,000. Sorry. Sekejap. Apakah nilai tempat dan nilai digit 6 bagi 6 dalam nombor 62,307? Okey, kalau kat sini, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Digit 6 di tempat apa? 10,000. Tadi kita dah baca kan nilai tempat di belakang. Digit 6 ini ialah 10,000. Jadi, nilai tempat untuk digit 6 ialah 10,000 dan nilai digitnya ialah 60,000. Kemudian kita masukkan tempat-tempat kosong. Kotak kosong ni maksudnya tempat kosong lah yang kita perlu fikir. Apakah jawapan yang sesuai untuk kita letakkan?
Okey, kita tengok digit 2. Digit 2 terletak pada nilai tempat 10, ratus, ribu. Okey, betul lah ribu. Apakah nilai digitnya? Kalau dia ribu, bermaksud dia nilai digitnya ialah 2000. Jadi kamu letakkan 2000 itu dalam bentuk angka. 2000. Okay, kemudian kita tengok digit 3 pula di sini. Digit 3, 10, ratus. Jadi nilai tempat 3 ialah ratus. Okey. Begitu cara kita meletakkan nilai tempat dan juga nilai digit bagi setiap apa yang soalan tanya. Okey. Nilai tempat bagi 3 ialah ratus. Dan juga nilai digit bagi 2 ialah 2000. Bila diminta nilai digit, kita bagi nilai digit. Jangan bila dia soalan tanya nilai digit, kamu letak nilai tempat. Sebab itu kamu kena sentiasa baca nota. Ya, supaya apa benda yang kamu ingat tu tak lupa. Okey, kita pergi pada contoh B. Okey, soalan berbunyi, cerakinkan 62,307 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, kawan dia cakap apa? Saya cerakin mengikut nilai tempat. Nombor ini kita sebut balik 62,307. 6 ini tempatnya ialah 60,000. 2 ialah 2,000. 3 ialah 300, sifar ialah sifar 10 dan 7 adalah 7 sah. Ini cara cerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Okey. Jadi yang ini pula di bawahnya saya letakkan dulu ya. Ini ikut nilai tempat. Ramai yang keliru sebab pada awak nilai tempat dan nilai digit tu sama. Tidak ya, berbeza. Okey, ini contoh yang warna merah ini adalah cerakin ikut nilai tempat. Ataupun yang kawan perempuannya pula, dia cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, mengikut nilai digit. Jadi, dia ceraikan nombor itu mengikut nilai digit masing-masing. Tukarkan kepada bentuk nombor. Ataupun tukarkan kepada nilai nombor. Okey. So, yang contoh 2 ini adalah cara cerakinkan mengikut nilai digit. Ya, 6 ialah 60,000. 2 ini 2,000. 3 adalah 300. Sifar masih lagi sifar. Dan 7 ialah 7. Ya, beza cara pertama dengan cara kedua ini, bezanya apa? Apa yang bawah ni tak ada? Yang bawah ni tak ada nilai sifar. Bermakna, jika ada mana-mana tempat yang mempunyai digit sifar, semasa kamu cerakinkan dalam bentuk nilai digit, kamu boleh pilih sama ada nak letak ataupun tak nak letak. Itu tak menjadi kesalahan. Mana-mana cara pun boleh. Tetapi semasa kamu mencerakinkan mengikut nilai tempat, kalau ada sifar pada nilai tempat, kamu tak boleh tak letak sifar 10. Kamu kena letak sifar 10. Ya? Cikgu harap kamu jelas. Nilai tempat kena letak jika ada nilai sifar. Nilai digit tak perlu letak sifar. Letak sifar pun boleh atau tak letak sifar pun boleh. Ada dua pilihan. Okey. Cikgu harap kamu faham. Sebab tu tips kat sini dia sebut sifar boleh diabaikan ataupun maksudnya tidak dituliskan apabila mencerakinkan nilai digit. Okey. Dah habis penerangan cikgu tentang muka surat 4. Kita pergi pada muka surat 5. Okey, kita masuk pada contoh kedua. Apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Okey, ada 80,000, ada 30 dan ada 9.
Dan ada satu nilai yang tidak ditunjukkan, tetapi apabila kita gabungkan kesemuanya, jumlah dia akan menjadi 80,439. Jadi kita perhatikan satu-satu di sini. 8. 8 ini nilai tempatnya ialah 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi 8 ini ialah 80,000. Dah ada 80,000. Kita tengok satu lagi. Sifar. Sifar ini letak di tempat ribu. Tak ada sifar di sini. Jadi mungkin kemungkinan di sini sifar. Tapi kamu kena ingat apabila mencerakinkan dalam nilai digit, sifar kita boleh abaikan, tak perlu tulis. Jadi kita kena tengok selain pada sifar ada tak nilai digit lain yang tidak diletakkan di dalam ini. Okey. So kita kena terus menyimak. Nilai tempat seterusnya ialah 4. 4 ini nilai digitnya ialah 400. Ada tak 400 kat sini? Tak ada. Jadi 400 lah jawapan untuk tempat kosong tersebut. So kita letak 400. Okey. Dan semak 3 ialah 30, ada 9 pun ada. Bermaksud kat sini, kalau kita tak letakkan sifar pun tidak menjadi satu kesalahan. Okey, cikgu harap kamu faham. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. 80,000. Ini dicerakinkan dalam bentuk nilai tempat. Okey, 80,000 ada. Sifar ribu ada. 400 ada. 30 tak ada. Mungkin di sini 9 sar ada. Jadi betul lah. Pada tempat kosong itu ialah kita perlu isikan dengan nilai 30. 30 dan kita letakkan nilai tempat. 30 itu nilai tempatnya ialah 10. Kita kena letakkan juga nilai tempat kerana soalan ini semua digit dicerakinkan mengikut nilai tempat. Ada ribu, ada ratus, ada sar, ada puluh ribu. Jadi kamu tak boleh letak 30. Cikgu terletak sifar kat situ. 30. Okey. So, dia ada 10,000. Kemudian ada ribu, ada ratus, ada puluh dan juga ada sar. Ini maksud cikgu dalam soalan. Ya, soalan tidak menjadi satu kesalahan kalau dia dia susun nilai-nilai tempat atau nilai-nilai digit tidak mengikut aturan dia. Berterabur macam ni. Tak ada masalah. Ya. Sebab apa tak ada masalah? Sebab ada simbol tambah. Apabila kita gabungkan semua, kita jumlahkan, walaupun di mana tempat-tempat tu berada, akhirnya bila kita jumlahkan balik, dia akan dapat nombor yang asal. Ya. Alright. Kemudian, soalan yang bawah ni. Adakah 65,174 dicerakinkan dengan betul? Bincangkan. So, kita kena tengok satu-satu. Adakah betul dicerakinkan? 6. 6 ini nilai tempatnya ialah 10,000. Ada ke 60,000 di sini? Tak ada. Nampaknya 60,000 digabungkan sekali dengan 5,000. Jadi ini merupakan satu kesalahan. Kerana cerakinan mestilah kita ceraikan setiap satu digit. Kita tak boleh gabungkan macam ni. Jadi, cara cerakinan ini ialah cerakin mengikut nilai digit. Ya, jadi cerakinan yang betul. Ya, kita ikut cerakinan yang betul ialah 60,000 tambahkan dengan 5,000 tambahkan dengan 100
tambahkan 7. 7 itu ialah 70. Dan terakhir di tempat sak, nilai digitnya ialah 4. Okey, jadi ini adalah cara mencerakinkan nombor 65,100 ataupun 174 dengan cara cerakin mengikut nilai digit yang betul. Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Okey, seterusnya ini adalah tugasan kerja kamu pada muka surat 5. Kamu buat soalan uji diri, ya. Soalan uji diri buat pada buku yang sama, iaitu buku tulis kotak matematik 1. Yang kamu dah guna pada kelas sebelum ni. Kelas hari Selasa hari tu. Jadi gunakan buku yang sama, mulakan pada muka surat yang baru, letak hari dan tarikh dan buat semua soalan. Soalan 1, saya terangkan sikit. Soalan 1, tulis nilai tempat. Nilai tempat. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit. Bermakna untuk setiap satu soalan dalam soalan 1 ni, kamu kena letakkan 2 jawapan. Okey. Contoh, untuk soalan A. Okey, soalan A sekejap ya. Okay, untuk soalan A tadi, katalah kamu buat pada buku kamu soalan A. Cikgu tunjuk siap-siap. Garis, mesti garis menggunakan pembaris. Tak nak guna tangan, ya. Kemudian soalan 1A. 1. Soalan 1A. Okey, soalan dia berbunyi, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, digit yang bergaris kat sini ialah 1. Ya, jadi untuk soalan 1A, salin soalan ya, salin soalan, kemudian kamu letakkan jawapan. Jawapannya ialah salin dulu soalan. Okey, untuk soalan 1A ni, kamu sebelum letak jawapan, kamu tulis dulu arahan dia. Dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, ini maksud cikgu ni, cara kamu menulis dalam buku kotak bila dah jam 4. Jangan pula kamu letak satu huruf, satu kotak. Tak nak dah besar kena buat cara macam ni. Bayangkan kotak tak ada. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Salah pula eja.
dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Salin dulu soalan macam ni. Tulisan kemas, cantik. Jangan letak tengah-tengah garisan. Mestilah di bawah garisan ni letakkan elok. Okey, bila dah salin soalan, baru bawahnya kamu letakkan A. Okey. Okay, untuk soalan A, kita tengok nilai tempat 1 ialah 10%. Jadi, letakkan situ nilai tempat. Nilai tempat sama dengan ratus. Jawapannya ialah ratus. Manakala nilai digitnya ialah untuk soalan tadi, dia adalah 1 kan? Ya, 1. Jadi 1. Jadi nilai digitnya ialah 100. Jadi kita letakkan nilai digit sama dengan 100. Okey. So, ini cara meletakkan jawapan A. Langkah 1, barulah kamu buat B. Buat B. Ya, kita tengok B. Digit yang digariskan ialah 9. Nilai tempatnya ialah 10 ratus ribu. Nilai tempatnya ialah 1000. Dan nilai digitnya ialah 9,000. Jadi, kamu letakkan sama macam di atas. Macam A tu. Jawapan A sama je. Nilai tempat 9 tu ialah 1000. Dan nilai digit tukarkan kepada nilai digit dalam bentuk angka. Jarakkan antara 1000 dan juga ratus. Okey, ini tak jarak sebab tak ada 1000. 10 ratus. Yang ini ada 10 ratus ribu. Jadi jarakkan antara 1000 dan juga ratus. Begitulah seterusnya. Okay, kita tengok pada soalan nombor 2. Lengkapkan. Contoh soalan A. Salin soalan A. Nilai tempat bagi 9 dalam 92,615 ialah apa? Ini kamu kena fikir. Nilai tempat. Soalan B dia minta nilai digit. Okey. Soalan C pula dia minta dalam 45,009 digit di tempat 1000 ialah apa? Digit dia tanya digit. Sebab itu bila kamu baca soalan, kamu kena fahamkan. Dia minta digit, nilai digit ke nilai tempat. Okey. Dan bernilai. Bernilai ni maksudnya nilai dia berapa. Kalau dia tanya nilai, maknanya berapa pula. Digit di tempat 1000. Digit apa di tempat 1000? Digit 9, digit sifar, digit 4, digit 5. Tu maksudnya. Dan digit tu bernilai berapa? Maknanya apa nilai digitnya? Macam tu ya. Yang ni pun lengkapkanlah. Ni mana-mana tempat kosong cikgu ada tunjukkan sebelum ni contoh dalam buku teks. So ini benda yang sama juga. Kamu isi saja tempat-tempat kosong ni. Dalam buku tulis kamu tak perlulah letakkan kotak macam ni.
Cukup sekadar kamu letak garis saja. Ya, garis kosong, garis macam ni. Okey, isikan. Tukarkan kotak hijau ini kepada garis kosong dan letakkan jawapan. Tapi mesti garis tau. Garis ni menunjukkan tempat kamu nak letakkan jawapan, iaitu kotak hijau tu. Okey, cikgu rasa bila kamu tengok video ni sampai habis, insya-Allah kamu boleh faham lah. Yang tak fahamnya kalau tak tengok sampai habis. Dia tengok subscribe, dia lompat-lompat. Yang tu memang tak faham lah. Jadi jangan macam tu. Kita kena fahamkan apa yang kita nak belajar ni. Jadi kita akan ulang lagi dah. Next kelas pula, kelas seterusnya kita akan belajar kemahiran yang baru. Okey, itu saja kelas. Tugasan kamu untuk hari ini. Siapkan minggu ini, minggu depan. Kita akan semak sama-sama di dalam kelas. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu depan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.